Malam ni I konsert Pontianak Melayu Terakhir. Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Okay, seperti yang I mention last week, I nak cerita kisah Pontianak. Gitu, yes. Masih masa recording ni masih dalam bulan Ramadan, berani sebut. So, kisah ni dihantar oleh Mira. Mira menceritakan tentang pengalaman kawan dia yang kita namakan John ni. John bukan nama sebenar. Pernah bercinta dengan Pontianak. Okay, John ni bukan nama sebenar. Again, bukan nama sebenar guys. Dia ni kaki lepak. Dia punya suka lepak sampai macam orang kata, macam tak kisahlah ke mana pun, asal ada orang ajak. Kalau ke Genting, sampai. Janji Roger. Dia jenis memang suka melepak. Suka melepak, suka berkawan-kawan lah. And kejadian ni berlaku sebelum PKP lah. So, bolehlah bergerak ke sana ke sini kan. So, dia memang dengan motor dia akan ke mana saja kawan-kawan panggil. Boleh. John ni pula tak duduk dengan family, so senang lah nak bergerak-bergerak kan. So ada satu hari ni John tengah lepak. Dia lepak dekat bukit yang terkenal di Kuala Lumpur. Kalau dalam email tu tulis, I tak pastilah kat mana, tapi bukit yang terkenal di Kuala Lumpur. Waktu ni hujan renyai. Time ni dah pukul 3-4 pagi lah macam tu. So John ni dah nak balik. So masa dia nak balik tu, dia nampak ada seorang gadis. Gadis tunggu bawah, macam berteduh bawah pokok besar dekat dengan mana dia park motor dia tu. So dia ni dengan hati yang sangat gentleman, dia tegurlah gadis tu. Awak ni nak tunggu siapa? Sebab dah lah 3-4 pagi, hujan renyai-renyai, kau duduk bawah pokok seorang-seorang. John ni dia macam tertanya-tanya lah, siapa gadis ni kan? Kenapa kat sini? Kesiannya nak tolong. Masa dia tegur, perempuan ni tak jawab apa sepatah pun tak. Dia nangis je. Gadis tu menangis, suara kecil je. Dia macam lebih esak daripada bunyi nangis tu. Sebab tu masa awal-awal masa John nak tegur tu, John tak perasan dia tengah menangis. So John ni berdiri lah macam, awak okey ke? Awak tunggu siapa? Awak ada masalah ke? Lama John tunggu. John pun tak tahu kenapa dia tunggu, tapi dia terasa macam nak tunggu. Sebab satu dah 3-4 pagi, satu lagi macam perempuan kan, dia takut lah keselamatan perempuan ni. Bahaya tinggalkan perempuan ni seorang-seorang kan. So dia lelaki budiman. So dia tanya tak jawab. Last perempuan tak angkat pun muka. Perempuan tu cuma cakap suara kecil je macam takut-takut, awak tolong saya. So John ni dah macam, awak kenapa? Saya boleh tolong. Awak nak balik rumah, mana rumah awak? Lepas tu yang perempuan ni jawab, masih tak angkat muka ni, tunduk je, awak tolong saya. John dah macam, oh tak apa, kalau macam tu saya boleh bawa awak pergi rumah kawan saya perempuan, jom awak ikut saya. Dia tak nak gerak. John dah gerak, dia tak nak ikut tau. So John, marilah. Tak nak. Last John tarik tangan dia. John rasa dia sejuk. So John dah macam, Allah kesian ni, dah berapa lama dah dia ni tunggu kat sini kan. So John tarik. John cakap, awak naik motor saya bawa awak pergi rumah kawan saya. Sebab John offer macam, kalau awak takut, kita boleh pergi balai. Saya boleh tinggalkan awak dekat balai, awak boleh telefon keluarga awak. Lepas tu gadis tu angkat muka dia. Ya Allah, cantiknya wajah dia. Cantik, tak pernah John tengok wanita secantik itu. Dia cakap, saya tak ada keluarga, saya dibuang. John pun tak tahu nak buat macam mana. Dah dibuang pula. So John tanya, awak duduk mana? Saya boleh hantar awak ke rumah kalau awak tak kisah. Saya boleh hantar. Saya okey. Saya boleh hantar. Saya boleh drop awak mana-mana awak nak. Puas pujuk. Mula-mula Mina tu tak nak tau. Last John macam cakap satu je. Awak percayalah, saya tak akan apa-apakan awak. Saya cuma nak selamatkan awak. Daripada awak sorang-sorang kat sini, saya tak tahu lepas ni awak jumpa orang macam mana. Lepas tu perempuan tu pun macam okey lah. Dia senyap je. Lepas tu John tarik tangan dia. And dia tak melawan. John tarik tangan dia. Sejuk John cakap. So nampak sangat lah macam dah lama dia tunggu bawah pokok tu tau. Sebab malam tu memang sejuk. John kat situ pun John rasa macam sejuk sangat malam tu. So John tarik tangan dia, bawa pergi motor, naik, gerak. Tapi hujan kan. Hujan tu makin lama makin lebat. So John bawa dia lepak bawah flyover tau. Biasa
biasalah kalau flyover kan orang banyak berteduh kan. Penunggang-penunggang semua stop dekat bawah flyover kan. So diorang berteduh lah sekejap. So John time ni lah John tanya borak, duduk kat mana kan, sebab apa boleh duduk kat bawah pokok tu, siapa yang bawa kat situ, macam mana boleh sampai sana, datang naik apa, kenapa sorang-sorang kan. Macam kalau kau datang dengan kawan-kawan, kenapa tak balik dengan kawan-kawan, putus cinta ke sebab tu kena tinggal kat situ ke. So John macam nak tahulah sebab weird kot, kau dah duduk bawah pokok seorang, besar pokok macam tu, scary kot, kau tak takut hantu ke. Adalah perasaan John lah, macam kau berani menangis duduk bawah pokok macam tu, nasib baik aku selamatkan kau. Mina tu senyap je, jenis yang senyap, tak menjawab. Dia pandang lah muka John tapi dia tak ada respon. So John rasa macam mungkin dia tak percaya sangat John kan, orang baru kenal kan. Cakap tak apalah. John pun memang sengaja berteduh bawah flyover tu sebab flyover tu ramai orang. Tak adalah Mina tu rasa macam John nak bawa dia pergi tempat-tempat terpencil ke apa kan. Tapi satu je John tak selesa kat situ. Abang-abang rider yang lain ni asyik pandang diorang. Diorang macam pandang-pandang John, pandang-pandang Mina tu, duk pandang-pandang John ni. Nampak raut wajah gadis ni macam tak selesa, macam dia tertarik-tarik dia punya selendang tu, macam nak tutup badan dia. Baru John perasannya, Allahuakbar, betul lah kan cuaca hujan, diorang naik motor, dia punya baju putih. So betul John kata John nampak susuk tubuh dia. So John faham lah kenapa dia rasa tak selesa, sebab abang-abang rider duk usah-usah je kan. So John rasa macam tak sedar hati dah, orang duk usah-usah pula. Mina ni kan jadi benda lain pula kan. So John offer dia punya jaket. John pun awal-awal tak bagi jaket. So John offer jaket dia bagi kat Mina tu. Mina tak nak ambil. Mina ni tak nak ambil langsung. Dia diam je. So John macam okay lah, maybe dia ni tak selesa. Nampak muka dia pun macam gelisah kan. Kira tak apalah, jom kita gerak. So gerak, pusing tak ada arah. Daripada hujan KL tu dah jadi tak hujan. Pusing, senyap je. And John pula memang tak pergi mana-mana jalan yang sempit, duk ikut jalan yang besar je lah, just nak build the trust. John pun tak tahu kenapa dia buat benda tu, tapi dia buat. Until dalam pukul macam 5 lebih macam tu, dah pusing-pusing tu KL sampai John pun dah tak tahu nak pergi mana. Tiba-tiba John ni pakai helmet ni. Sepatutnya kalau nak bercakap dengan John kena jerit-jerit kan. Tak tahu macam mana John boleh dengar suara dia bisik dekat telinga John. Dia kata belok sini. Lembut je. So John macam sini. Lepas tu Mina tu macam tunjuk tangan tau. Gitu dia tunjuk. So John pun ikut. Belok sini, belok sana. Dia dah tunjuk jalan dah. So John macam dah lega. Okay, dia dah percaya aku ni. Okay, tak apa. So dah bawa. Sampailah ada satu kat Pangsapuri ni. So John tahulah perempuan ni macam takut ni dah pukul 5 lebih kan. John kata tak apa, jom saya hantar awak sampai naik atas. Mina tu pandang je muka dia. Awak jangan risau, saya tak akan apa-apa ke awak. Saya cuma nak pastikan awak balik rumah dengan selamat. Saya akan balik lepas awak kunci pintu. Lepas tu perempuan tu cakap, awak betul tak akan apa-apakan saya? John macam trauma betul ni, mesti ada kes ni. Lepas tu John sambil jalan tu, John cakap lah, ya saya tak akan apa-apa ke awak. Awak ni saya nak boleh tanya tak, kenapa awak sorang-sorang kat atas tu? Zemina tu pun cerita. Dia kata dekat atas tu kekasih dia perkosa dia dan tinggalkan dia dekat bukit. John terkejut. Betul ke tak nak saya bawa pergi report polis? Lepas tu Mina tu macam giling kepala je. Berjalan diorang sambil naik Pangsapuri satu tangga ke satu tangga. Tak naik lift ni. Lepas tu John dah macam, rumah awak tingkat berapa? Jomlah naik lift. Yelah penat kot nak naik tangga kan. Tak ada, Mina tu senyap je. So John okey lah. John ikut sampailah rumah dia. Lepas tu John dah macam, okey tak apalah, dah selamat semua, saya gerak dulu Lepas tu John pun pusing lah nak jalan kan, nak pergi kat lift. Lepas tu Mina tanya, awak tak nak tahu nama saya? John macam, saya tak tahu nama awak. Nama awak siapa? Saya dah bagi tahu tadi kan, nama saya John. Nama saya Melur. Terima kasih ya John. Bila dah balik rumah ni, terbayang-bayang, tak boleh tidur, duk teringat sangatlah Melur ni. Lepas tu dia kata, ya Allah, lemah lembutnya Melur, mesti dari kampung ni datang berselendang macam style orang dulu berselendang, baju kurung, lepas tu cakap pun lemah lembut, lepas tu cakap tak campur bahasa langsung ni, pakai bahasa Melayu je, tertib je ayat, seketul dia cakap sepatah. Macam mesti dari kampung ni, jahat lah, mesti ada budak KL yang aniaya lah. So
Tak habis-habis John ni duk fikir-fikir daripada mana lah perempuan ni. Nama Melo sedap betul nama pun klasik. So mesti baru datang kat KL ni. Sebab masa dia hantar dekat rumah Pangsapuri tu pun, masa dia buka pintu kan, si John ni intai lah juga kat dalam rumah tu. Nampak barang-barang semua macam baru. Maybe baru pindah lah tu, tak nampak lah rumah tu macam rumah dah lama ke. Nampak perabot, nampak dalam rumah tu cantik. So dia rasa Mina tu maybe menyewa kat situ rumah baru lah. So nak dijadikan cerita, bila malam dah gila bayang sangat tu, esok kebetulan esok ialah hari Minggu. So dia bangun je terjaga pagi tu terus, nak pergi jumpa Melo. So dia pergi balik Pangsapuri tu, ketuk rumah Melo, nak ajak keluar jalan lah, nak lunch ke apa ke kan, nak ajak keluar. Melo tak keluar. Ketuk lah bagai nak rak, bagi salam, tak ada siapa nyahut. So John ni hampa lah, macam aduh tak ada rumah pula. Nak call tak ada number, nak contact dekat social media tak tahu. Bila kalau kita buka IG ke Facebook, kita search Melo, berapa banyak Melo kita nak cari. Belum kira lagi kalau Melo tu private IG apa semua kan. So John dah tak tentu arah. John ni macam entahlah, macam dia rasa macam tak jumpa ni tak boleh lah, macam tak lengkap lah. Hari padahal baru semalam je kenal ni, bukan kenal sangat pun, bagi tumpang balik je pun, tolong hantar. Tetap tak senang duduk dia seharian. Malam pula member ajak keluar tak nak. Dia kata dia ada hal. Apa halnya? Dia pergi balik kat bukit tu. Dia kata kot lah Melo ada kat situ. Dah kenapa Melo kalau dia perkosa kat bukit tu nak pergi balik bukit tu? Tapi tetap itu yang John fikir. Dia pergi malam tu kat bukit tu, cari Melo, cari. Tak jumpa. Tak tentu arah ni, tak jumpa. Sana sini tak ada. Cari tak jumpa dekat atas tu. Lama juga dia tunggu kat bukit tu, tak ada. Melo tak muncul. So dia pun baliklah rumah. Balik rumah kecewa ni, balik rumah. Sampai kat rumah dia tertidur. Tak mandi, tak basuh kaki, tak apa. Tidur je, landing je pukul berapa pun tak pastilah kan. Tapi lewat lah. So dia dah balik, dia tidur. Tertidur, mimpi jumpa Melo. Dalam mimpi jumpa Melo. Seronok dalam mimpi. Bila dah dalam mimpi terjumpa Melo, bila terjaga, gila bayang. Ya Allah, nak jumpa Melo. Malam-malam buta ni keluar balik. Dah lah kau pergi lepak entah sampai pukul berapa kat atas bukit tu. Kau balik rumah, kau terlelap, kau tertidur, kau termimpinya Melo tu, kau terjaga. Tak ada pukul berapa tu kau keluar rumah, pergi rumah Melo. Ketuk bagi salam. Assalamualaikum. Melo, John ni. Melo ada rumah. Ketuk macam orang gila dah. Ketuk. Melo pun buka pintu. Ada. Siang tadi tak muncul. Malam dia muncul. Ada Melo kat situ. Masih berbaju putih. Berselendang dalam rumah. Time ni John tak rasa pelik. Time ni John cuma rasa seronok sebab dapat jumpa dengan Melo. Dia bawanya Melo pusing KL. Lepas tu dia hantar Melo balik sebelum subuh. Benda ni berlarutan tau. Beberapa hari John asyik nak jumpa Melo. Until satu tahap John tanya Melo, dia ada social media tak? Instagram ke Facebook ke? Nak add lah. Melo pula cakap tak ada. Barang-barang dia semua dah kena curi. Dia tak ada apa-apa pun barang dekat dia. So John macam, telefon pun tak ada? Tak ada. Jadi John sanggup pergi belikan phone, belikan nombor baru ni semua untuk Melo. Dia set upkan semualah IG account lah, apa ni semua Melo. Dia kata okay, now dah ada phone baru semua, apa-apa kita WhatsApp. Korang yang dengar cerita ni, of course korang dah tahu Melo ni siapa kan? Guys, diorang WhatsApp. Berlarutan berbulan-bulan, John dah memang jatuh cinta sebab hari-hari diorang texting dekat WhatsApp. Macam mana tu texting dekat WhatsApp? Hanya berjumpa waktu malam. Tiap-tiap malam John akan jumpa dia. Tiap-tiap malam John akan ambil dekat Pangsapuri tu, pusing-pusing KL, pusing sana, pusing sini. Setiap malam itu rutin John. Sampai John dah tak lepak dengan kawan-kawan. Siang John lepak lah, pergi lunch sekali ke kan, apa semua. Tapi malam tidak. Dekat tempat kerja pun John ni, dia semakin tak fokus. Dia mula
tidur, curi-curi tidur dekat pejabat. Dia tak fokus dalam meeting. Banyak benda dia tak buat. Kawan-kawan ni lah. Kawan-kawan dia yang Mira yang hantar email ni. Mira dengan ada beberapa kawan lain dipanggil Mira and the Gang. Mira and the Gang ni yang selalu cover. John dah hilang fokus gila dah dekat kerja. And then kalau dia orang lepak waktu lunch break ke apa kan, whatever yang John akan bercakap hanyalah melo. So dia orang dah macam, Muhammad ni apa hal malam tak nak lepak dengan kita, nak keluar dengan girlfriend dia, fine, tak ada masalah, keluar dengan girlfriend, dia orang respect je benda tu. Cuma bila kau dah macam tak betul kat tempat kerja ni, and apa yang kau fikir hanya melo, benda ni tak make sense tau. So bila dia tengok mata si John ni macam dah lebam-lebam, John ni macam tak bermaya, tapi John ni sibuk, dia kata dia WhatsApp dengan melo. Jadi satu hari Mira ambil phone John. Mana awet kau? Tunjuklah kat kita orang. Dia tunjuk ada chat WhatsApp ni. Tak tahu kenapa dia tak boleh nak baca apa orang tu cakap. Dia macam mana dia cakap, dia kata dekat situ memang hanya John dia hantar teks dekat nombor tu, tapi tak pernah ada reply pun. So dia cakap dekat John, kau cerita apa ni? Bagilah betul-betul baca apa conversation kau dengan friend kau. Kan aku dah buka ni, tengoklah, bacalah. Aku tak ada benda nak sorok lah. Kita bukan buat benda tak elok pun. Tak ada. Masalahnya tak ada. Tak ada teks langsung daripada nombor yang dia WhatsApp tu. Hanya teks dia. Instead of bagi tahu John yang macam, aku rasa kau ni pelik lah. Sebab dia tahu, dia kata John cakap kat dia jumpa dekat bawah pokok, menangis-nangis. Dia kata ni macam, kalau orang yang biasa tengok benda-benda cerita hantu, dengar kisah mistik, ini memang dia punya red flag lah. Kalau dah jumpa orang bawah pokok, jumpa orang tak bercakap, jumpa orang cakap Melayu sepatah-sepatah, jumpa orang pakai putih, jumpa orang berselendang kat rumah, ini red flag. So dia cakap dengan kawan-kawan dia, aku rasa ada benda tak kena dengan John. Lepas tu kawan-kawan dia, kau nak buat apa? Aku ada kenal ada satu start ni, tapi kat Ceras. Kita kena bawa dia. Tapi malam dia tak nak lepak dengan kita, kawan-kawan dia cakap. Tapi tak apa, aku rasa kita kena tipu dia lah. Kita bawa dia keluar lunch nak. So diorang ni ponting kerja ni, keluar lunch semata-mata nak bawa si John ni pergi berubat. So okey lah, pergilah ke Ceras. I pun tak tahu kat belah mana lah kan, tapi pergi Ceras. Mula-mula John tak ada cakap apa pun. Masa dia kata, jom lah lepak lunch. John waktu siang okey je lepak dengan kawan-kawan dia. Malam je dia tak nak orang kacau sebab nak jumpa Melo. So okey, tapi ikut lah. John macam, kedai apa ni, dah macam masuk kawasan perumahan je. Weh, korang serius lah? Kat mana ni tu? Ada kedai best ke kat sini? Tak tahu pun. John macam tak sedar hati tau. John macam, weh korang, benda ni tu korang buat apa kat sini? Lalas ada salah satu member ni, nama dia Adam, dalam geng tu lah. Mira kata, Adam bukan nama sebenar. Adam cakap, actually kita orang nak bawa Mira ni berubat. Dia ni macam kena buatan orang lah. Lepas tu John dah macam, lah nak berubat Mira, pasal nak bawa aku? Kata nak pergi makan. Alah, jom lah sekali lah. Aduh, okey lah. John masuk. John memang tak rasa apa-apa tau. So masuk. So bila masuk, Mira cakap dekat John, ustaz ni dia sebelum rawatan nak scan dulu lah. John, boleh tak kau scan diri kau dulu? Lepas kau buat, baru aku nak buat. Aku macam tak percaya sangat. Ni kontak Adam. Aku macam takut-takut lah. Padahal kontak ni memang Mira punya. Tapi ni it's just the way diorang macam nak manipulate John lah. So John macam, okay, pergi lah. Bila dah scan, ustaz tu ada sentuh mana, ada sendi-sendi John lah. John meraung-raung tau. Padahal Mira kata, tengok ustaz tu sentuh tak adalah macam sakit pun. Meraung-raung, suara macam suara perempuan menjerit. Tapi ni John tau lelaki macam, perempuan punya suara tau. Jerit. Semua dah tergamam. Wih, apa hal ni? Lepas tu ustaz tu macam explain lah, macam ada benda yang mendampingi John. So betul lah apa yang Mira rasa tu. Actually ustaz tu kata masa masuk ustaz dah nampak dah. Tapi ni just nak menunjukkan kat diorang lah. Kadang-kadang bila kita tekan mana-mana sendi ni, ada caranya lah yang boleh buat benda tu terkeluar lah diri dia. Kalau orang tak tahu, kita daripada pandangan mata kasar kita tak nampak. So diorang macam biarkan ustaz tu ubat John kan, buat rawatan apa semua. Mira kata dia tak boleh nak kongsi banyak apa yang berlaku, tapi dia kata waktu ustaz tu tepuk belakang John, waktu ni Mira and the gang tak nampak apa-apa pun. Tapi John macam muntah beriria tu, keluar tau. Dia orang tengok dekat besin tu, ada ustaz tu letak plastik apa semua, kosong tau. Macam keluar angin je lah kot. Tak tahu seksanya John, muntah terbatuk-batuk. Tapi aliu ke apa tak keluar tau. Tapi masa ustaz tu bungkus plastik tu, boleh nampak plastik tu macam ada isi, padahal kosong ni. Yang convincekan Mira macam ada benda dalam tu, sebab masa John muntah tu, John pun macam terkejut tau. Macam terkejut tengok muntah dia tau. So bila
bila dah settle tu, ustaz tu tengah nak ambil air penawar. Mira tanyalah John, "Weh, kau okey tak? Kau muntah apa weh?" John kata dia muntah rambut. Rambut yang sangat banyak, panjang-panjang, berlendir-lendir, tak henti-henti keluar. Selagi ustaz tu duk urut belakang John, selagi itulah rambut asyik keluar. Terlalu panjang sampai John pun terpaksa tarik keluar daripada dia punya mulut, daripada dia punya kerongkong tu. Tarik. So ustaz tu datang, ustaz tu bawa air penawar, ustaz tu suruh minum lah. So okey lah, ustaz tu explain kat dia orang semua. Explain yang John ni dah terkena gangguan sebab dia berkawan, berdamping dengan seseorang yang bukan manusia. So ustaz tu ajarlah John, ajar ayat pendinding, baca hari-hari. Lepas tu ustaz tu pesan, buat masa ni jangan pergi rumah tu, lupakan, perbanyakkan waktu duduk dengan kawan-kawan, jangan duduk sorang-sorang, jangan balik rumah sorang-sorang. Kalau rumah tak ada orang, jangan balik, duduk dengan kawan. Ustaz tu pesan, make sure ada orang dengan you all the time. Ini baru session pertama. Nanti kena datang lagi bila dah pulih, bila dah dalaman dah kuat sikit, nanti kena datang lagi sebab ada lagi tu nak kena buang lagi tu. Sebab John ni bukan sekadar pergi pusing-pusing KL je, rupanya dia dah pernah pergi rumah Melu, tidur rumah Melu, makan minum dekat rumah Melu. Tak tahu apa yang Melu bagi makan tu. Itu yang ustaz tu buang, yang keluar lah segala rambut dan lendir, tak tahu apa tu. Lepas habis session tu, diorang pun balik. Masa balik dalam kereta tu, John macam, dia cakap dengan kawan dia, "Weh, aku tak rasa lah Melu tu hantu. Korang tengok ni, kalau Melu tu hantu, takkan aku boleh WhatsApp dia." So John kata, "Okey, tak apa korang. Kalau korang tak percaya, jom aku bawa korang pergi rumah Melu." Alang-alang kan dah ponteng kerja, dah semua keluar beli lunch, tak boleh balik lagi ni. Baik, bawa aku pergi rumah Melu. Adam yang tengah bawa kereta ni. Adam bukan nama sebenar, sekali lagi saya ingatkan. Pergilah Pangsepuri yang selalu si John pergi ni. Dah sampai kat sana, diorang ni semua, Mira and the gang ni naik. Tak sempat nak ketuk pintu. Pintu terbuka, semerbak bau busuk tau. Diorang masing-masing saling berpandangan. Just signaling to each other lah, macam nak proceed ke tak ni, nak masuk ni. John masuk. Oh, dia ikut lah. Dia ikut, takkan biar John seorang. Tapi takut ni semua. Takut kalau nampak Melu macam mana kan. Takut. Ya Allah, rumah tu kena tinggal lama dah. Busuk gila. Banyak gila najis haiwan dalam tu tau. Macam tak tahulah, tak anjing ke tak kucing ke apa ke. Tapi banyak gila najis lah. Macam busuk lah rumah tu. Kotor. Ya Allah, kotor, habuk, debu semua. So tak apalah, John dah memang faham-faham sendiri je lah. Kau dah tengok sendiri kot rumah awet kau macam mana kan. Balik dia bawa pergi rumah John. Rumah John ni sebenarnya John duduk seorang. Dia patutnya menyewa dengan abang dia. Lepas tu lepas abang dia dah kahwin, abang dia dah pindah, so duduk seorang je lah kat rumah tu. Ustaz tu kan cakap jangan biar seorang-seorang. So diorang pun tak apa, kita orang stay dengan kau kat sini. Kau kira berehat. John ni pun dah masuk bilik dia, termenung, sedih, macam tak sangka, macam tak boleh terima lah. Dalam dia tengah terbaring-baring tu, ting, masuk notification, masuk WhatsApp. Dia dah tengok rumah Melu tu macam mana kan. Walaupun dia tak boleh nak terima kenyataan, tapi itu tidak menidakkan fakta yang dia dah lihat. Rumah yang dia datang lepak-lepak tu, ya Allah, gelinya, jijik, penuh najis ni semua kan. So dia takut, dia block. Patutnya orang tu tak boleh WhatsApp kita kan. Ting, masuk notification lagi. Masuk WhatsApp. John delete, dia tak buka pun. Ting, 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 masuk banyak teks. Ya Allah, John tak tahu nak buat apa. John takut, dalam fikir tak tahu nak cakap apa tu, masuk lagi. Ting, ting, dia silentkan je phone dia. Tapi dia telah masuk ni, tak berhenti-henti WhatsApp masuk dia. Dia reply ya, instead of dia block, dia off phone ke tak, dia reply, "Melu, maaf ya saya tak sihat." Tak lama lepas tu, ting, kali ni bukan teks, kali ni hantar voice note. John tak nak buka, dia campak je phone dia, dia baring, dia tidur. Tak pukul berapa dia terjaga, dia tengok phone dia. Hanya voice note tu je, voice note terakhir tau, dah tak ada apa dah lepas tu. Dia pergi buka pula voice note ni. Voice note tu berbunyi, "Awak tak sihat ke? Awak dah tahu." Allahu Akbar. Kalau aku dah rukiahkan dah telefon tu. John tercampak phone tu lah atas katil dia. Lepas tu, dia dengar dekat tingkap dia je. Allahu Akbar. John ni kan duduk flat. Siapa pula yang ketuk tepi tingkap ni? Dia pusing, dia nampak muka Melu kat tingkap tu. Ya
Allah, muka melu. Muka dekat tingkap weh. Rumah flat. John nampak muka Melu tu dekat tingkap. Senyum. Tapi senyuman Melu tu senyumannya sangat luas. Nampak gigi-gigi tajam-tajam. John lari. John keluar lari. John terpekik turun. Tolong aku. Tolong. Jerit-jerit. Yang kawan-kawan ni dekat ruang tamu. Mira and the gang ni pelik lah. Bahal kau ni. Weh, John. Dia panggil. John macam tak dengar dia orang tau. Macam tak dengar. So John macam terjerit-jerit. Terpekik terlolong. Terjerit-jerit. Kat situ tolong. Lala Adam ni bangun azan. Masa Adam ni azan lah baru John ni macam ternampak kawan-kawan dia semua. Dia terus peluk kawan-kawan dia. Dia macam, weh tolong aku. Melu kat bilik aku. Lepas tu Mira dia macam, apa kau cakap ni? So John kata, tadi aku nampak dia dekat tingkap. Aku belum sempat buat apa. Aku nampak dia daripada luar tu masuk dalam bilik aku. Semua panik. Gila kau tak panik kalau Melu kat dalam bilik tu. Hantu dalam bilik kawan kau. Kau tahu dia Pontianak. Gila. Bam, tiba-tiba Allahu Akbar. Tiba-tiba pintu bilik tu tertutup pula. Siapa tutup? Benda dah gila. Mira kata time ni dia dah memang nangis dah. Dia macam dia tak tahu nak buat apa dah. Blackout. Lepas tu Mira dengar clear kat telinga dia macam ada orang bisik. Dah lah blackout. Korang bayangkan rumah korang blackout. Jadi gelap. Tak nampak apa. Tak ada lampu. Tiba-tiba korang dengar ada orang bisik. Aku takkan lepaskan dia. Mira jerit. Lepas tu kawan-kawan dia macam, asal Mira. Aku rasa dekat sini. Buka phone. Suluh. Tak ada apa. Mira dah nangis. Mira memang dah nangis. Gila. Mira dah nangis. Memang dia kata macam dia nak keluar je dari rumah tu. Tiba-tiba Allah, dalam blackout, dalam semua tengah panik. Dalam Mira pun tengah panik. Dalam semua orang tengah bersuluh-suluh. Dengar bunyi tangisan. Ada orang menangis. Selain Mira, ada yang menangis. Dari bilik John. Ya Allah, tapi memang nak gugur dah jantung Mira, dia kata. So, semua macam sebulat suara, jom kita ramai-ramai masuk. Kita tak perlu takut dengan benda ni. Macam tu konsepnya. Jom. Dia orang masuk bilik John, tak ada apa-apa. Tak nampak apa. Dia orang suluh, tak nampak apa. Atas semua suluh, bawah apa semua suluh, bawah katil semua suluh. Tak ada apa. Bau wangi tak ada, bau busuk tak ada. Lagilah takut. Sebab kau dengar lagi bunyi nangis tu. Dia orang macam nak keluar lah daripada bilik tu kan. Dia orang macam, okey, tak apa. Mira ternampak dekat tingkap tu ada reflection je. Ada reflection dia orang dalam bilik tu. Benda tu bertinggi atas John. The minute Mira nampak je dia pun macam terpandang Mira. Dia mengilai. Yang semua orang kat situ dengar. Semua pun menjerit keluar daripada bilik tu. Dia nak keluar daripada rumah tu. Masa nak buka pintu rumah tak boleh pula. Tak boleh. Bunyi mengilai tu kuat gila. Dah Mira nampak dia bertinggi atas bahu John. So Mira macam, Adam tolong azan. Lagi sekali Adam azan. So Adam azan. Yang lain-lain pun azan sekali. Ramai-ramai termasuk John, dia pun azan sekali. Senyap. Tak ada bunyi nangis. Tak ada bunyi apa. Lepas je selesai dia orang azan tu, memang sunyi. Pop. Elektrik datang balik. Itu saja kisah yang I ada untuk share dengan korang tentang pengalaman Mira di mana kawan dia, John, bukan nama sebenar, pernah bercinta dengan Pontianak. Di kesempatan ini, I nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin daripada saya dan juga saya. Inilah kita punya producer. Segala-gala yang berlaku dalam channel ini, inilah dia producer, suami saya. Korang boleh follow. Yang selalu I letak kat bawah Just Toys tu. Inilah dia suami saya. Channel ini dimiliki oleh kami berdua. Jadi kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Andai ada salah dan silap, mohon maafkan. Okay? Ada apa-apa nak cakap? Tak ada. Dia malu. Sebab tu kita yang selalu bercerita. Selamat Hari Raya.